Assalamualaikum and hi guys. Bersama kami lagi di Kangkung Studio. Hari ini kami akan menceritakan tentang beberapa kisah makhluk mistik yang terdapat di Malaysia. Pernahkah anda mendengar tentang cerita naga ataupun serigala jadian? Itu adalah haiwan mistik atau haiwan mitos bagi kepercayaan masyarakat luar. Orang Melayu juga turut tidak terkecuali untuk mempunyai kepercayaan terhadap haiwan mitosnya tersendiri. Jadi, mari kita teruskan dengan beberapa kisah tentang haiwan mistik yang terdapat di Malaysia. Garuda. Kewujudan makhluk Garuda menjadi antara misteri yang membingungkan. Lantaran tercetus persoalan sama ada burung raksasa itu benar-benar wujud pada zaman dahulu ataupun hanya sekadar mitos khayalan yang kekal meniti sejarah. Sekiranya cerita Garuda hanya sekadar mitos, persoalan mengenai hakikat kewujudannya menjadi semakin pelik. Lantaran mitos burung raksasa berkuasa mistik itu dipercayai dalam banyak budaya masyarakat berlainan negara, malah berasingan benua. Selain Malaysia, kepercayaan terhadap Garuda turut dipercayai di India, Indonesia, Mongolia dan Thailand. Burung raksasa mistik itu juga turut dipercayai masyarakat Jepun, Rusia, China serta negara barat, tetapi dikenali dengan nama lain antaranya Phoenix, Karura, Kangaroo dan Firebird. Terdapat kerajaan tertentu yang menjadikan burung raksasa itu sebagai simbolik atau jata negara. Antaranya Indonesia, Thailand dan Mongolia. Seolah-olah makhluk itu memang pernah wujud di dunia ini dan dipercayai turun-temurun dalam budaya penduduk tersebut. Sejarah kepercayaan terhadap Garuda di tanah Melayu dipercayai berasal daripada kisah yang diceritakan dalam manuskrip purba Hikayat Merung Mahawangsa. Mengikut cerita pada zaman dahulu, Garuda bersarang di Pulau Langkapuri yang kini adalah sebagai Pulau Langkawi. Sang Kelembai. Sang Kelembai merupakan makhluk gaib yang menghuni hutan tertentu di beberapa tempat di negara ini. Sesetengah tempat dipanggil Sang Gedembai. Sang Kelembai dipercayai mempunyai kuasa sakti yang boleh menyupah sesiapa sahaja menjadi batu. Sang Kelembai biasanya berada di dalam hutan dan pantang kepada bunyi bising. Jika Sang Kelembai tertarik dengan bunyi tersebut, Sang Kelembai akan menegurnya. Dikatakan, manusia atau binatang yang ditegur akan menjadi batu. Tidak kurang juga yang mengatakan Sang Kelembai ini mampu terbang dan hanya memakan pucuk-pucuk buluh sahaja. Menurut cerita di Pahang, Sang Kelembai ini dikatakan berasal dari sebuah gunung dan tinggal di dalam hutan yang terletak di Kuala Tahan, serta turut mempunyai keluarga di sana. Namun, tidak pernah diketahui siapakah isterinya dan berasal dari manakah, kerana hanya kisah Sang Kelembai dan anaknya sahaja yang sering diceritakan. Kononnya, anak Sang Kelembai telah meninggal dunia akibat mabuk selepas memakan buah perah. Bagi cerita di Perak pula, Pekan Kampung Gajah di Teluk Intan telah mendapat nama daripada batu di kaki Bukit Tunggal yang menyerupai bentuk gajah. Kewujudan batu ini dikatakan kerana gajah yang banyak di situ telah membuat bising dan Sang Kelembai yang tidak suka dengan bunyi bising telah menegur gajah-gajah tersebut. Akibatnya, gajah tersebut telah disumpah menjadi batu oleh Sang Kelembai. Namun demikian, sehingga kini tidak dapat dipastikan kedudukan sebenar batu yang menyerupai gajah di Bukit Tunggal tersebut. Ikan duyung. Menurut legenda, ikan duyung adalah makhluk mistik yang memiliki kepala dan tubuh seperti seorang perempuan, manakala ekornya menyerupai ikan. Ikan duyung hidup di dasar laut dan dikatakan merupakan seorang puteri yang telah disumpah sebahagian anggotanya daripada paras pinggang hingga ke kaki menjadi ikan.
Ramai yang sudah tahu perihal mengenai makhluk mistik yang digelar ikan duyung. Ada yang mempercayai bahawa ikan duyung memang wujud, tetapi ada juga skeptikal dan tidak percaya bahawa makhluk sebegitu rupa boleh wujud. Akan tetapi, beberapa penemuan sejak kebelakangan ini telah menambahkan lagi kekeliruan dan kacau balau dalam konteks pemikiran manusia zaman sekarang. Kisahnya tidak dapat dipastikan sama ada kebetulan ataupun sahih dengan tersebarnya banyak video di YouTube. Jadi, adakah ikan duyung memang benar-benar wujud ataupun tidak? Adakah anda tahu tentang kisah yang terdapat di Pulau Besar Johor? Satu keistimewaan yang ada pada pulau tersebut adalah kisah legenda. Kisah ini berkenaan dengan sepasang nelayan iaitu suami dan isteri yang telah bertukar menjadi ikan duyung. Kisah ini agak popular di kalangan penduduk di sana. Mereka mempercayai pada suatu hari isteri kepada seorang nelayan sedang syarat mengandung. Dia terlalu mengidamkan beberapa rumpai laut untuk dijadikan hidangan. Selepas makan, dia bertukar menjadi seekor duyung. Suaminya yang berputus hati tentang peristiwa yang berlaku terhadap isterinya itu pun marah, lalu memarahi pulau itu dengan menggelarnya Pulau Babi. Sehingga sekarang pulau ini masih menggunakan nama Pulau Babi. Naga Tasik Chini. Berdasarkan cerita rakyat, seekor naga besar dikenali Naga Seri Gumung dikatakan menghuni Tasik Chini dan kisah itu turut dipaparkan pada papan tanda besar yang diletakkan di Tasik Chini Resort untuk dibaca pelancong yang datang. Menurut cerita orang tua-tua, satu ketika dahulu, sekumpulan orang asli suku Jakun datang ke kawasan hutan tebal lalu meneroka dan membuka tanah di situ untuk bercucuk tanam. Pada suatu hari, ketika orang asli itu berkumpul untuk bercucuk tanam, tiba-tiba seorang wanita bertongkat dan memberitahu tempat berkenaan adalah miliknya dan mereka perlu meminta izin sebelum menerokanya. Namun, wanita itu akhirnya mengizinkan mereka membersihkan kawasan itu selepas Tok Batin meminta maaf, dan bagi menguatkan tuntutannya, wanita berkenaan mencacakkan tongkatnya di tengah kawasan yang diterokai itu sambil memberi amaran supaya tidak mencabutnya sebelum dia menghilangkan diri. Kumpulan itu terus bercucuk tanam sehingga tiba-tiba mereka diganggu dengan salakan anjing di pinggir kawasan tersebut. Seorang daripada mereka mengambil keputusan untuk mencari puncanya dan terkejut apabila mendapati bunyikan salak itu datang dari sebatang kayu hitam besar yang lapuk. Lalu dia membaling tunggalnya yang digunakan untuk membuat lubang tanaman ke arah batang kayu itu dan terperanjat apabila melihat darah memancuk keluar daripada kayu hitam berkenaan. Ketika itu juga, awan hitam menyelubungi angkasa diikuti dengan guruh dan kilat sebelum hujan lebat. Kumpulan orang asli itu berpecah sambil bertempiaran lari mencari perlindungan dan dalam keadaan kelang kabut, seorang daripada mereka mencabut kayu yang dicacakkan wanita tadi. Ketika itu, serta-merta air memancut keluar daripada lubang itu, bumi mula bergegar dan membenamkan kawasan yang dibersihkan tadi dengan takungan air hujan, dan takungan air hujan itu menjadi sebuah tasik dikenali sebagai Tasik Chini. Dongeng orang tempatan mengatakan kayu itu adalah jambaan seekor naga dikenali sebagai Naga Seri Gumung, dan kawasan alun yang terdapat di sekitarnya adalah kesan laluan orang asli dahulu ketika cuba menyelamatkan diri. Begitulah beberapa kisah tentang makhluk mistik yang terdapat di Malaysia. Namun kesahihannya tidak dapat dipastikan sama ada ianya adalah benar ataupun hanya sekadar mitos sahaja.